Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tingkatan 1 bagi tahun 2021? Ustaz ucapkan selamat datang ke sekolah SMKPK Setapak, dan Ustaz ucapkan tahniah kerana anda semua dapat naik ke tingkatan 1 walaupun berhadapan dengan pelbagai cabaran ketika ini, iaitu kita berada di dalam zaman wabak. InsyaAllah. Baiklah murid-murid, sebelum Ustaz nak meneruskan kelas kita pada hari ini, marilah kita duduk dalam keadaan yang tenang, selesa. Murid-murid yang berada kat rumah tu duduk dalam keadaan tenang dan selesa. Okey. Yang kedua, Ustaz nak murid-murid dapat beri perhatian kepada pembelajaran kita. Kerana apa yang Ustaz ajar daripada tajuk pertama ini hingga ke tajuk seterusnya, Ustaz akan masukkan di dalam pentaksiran. Yang ini tidak lain tidak bukan, selepas kita belajar, Ustaz harap murid-murid dapat belajar baca kembali apa yang Ustaz ajarkan tadi. Okey. Yang ketiga, sebelum kita memulakan kelas kita, marilah kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebanyak 10 kali insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Seterusnya, yang keempat, sebelum kita memulakan pembelajaran kita, marilah kita membaca doa penyerah hati. A'udzubillahi samii'un 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina min khazaimi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Murid-murid sekalian, sebelum Ustaz terus kepada pembelajaran kita, Ustaz perkenalkan diri dahulu. Nama Ustaz Cik Muhammad Amin bin Cik Suh. Boleh panggil Ustaz Amin sahaja. Okey. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan masuk dalam topik pembelajaran kita, tajuk yang pertama di dalam pendidikan Islam, iaitu mukmin yang bertakwa. Mukmin yang bertakwa ini merupakan tajuk yang pertama di dalam bahagian tilawah Al-Quran. Okey. Tilawah Al-Quran, tajuk yang pertama dalam tajuk yang pertama ialah mukmin yang bertakwa. Baiklah murid-murid, mari kita pergi kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Okey, surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Baiklah murid-murid, sebelum Ustaz bacakan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, Ustaz cuba ingatkan bahawa surah ini merupakan ayat hafazan yang wajib murid-murid tingkatan 1 hafal. Wajib murid-murid tingkatan 1 hafal.
Selepas kelas ini, murid-murid boleh terus menghafal ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah. Baiklah murid-murid, mari kita dengarkan bacaan. Ustaz akan perdengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Murid-murid boleh lihat di paparan skrin. Ustaz ada letakkan okey. Dan yang mana murid-murid B1 boleh mendengar insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul Azim. Berikut ialah surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Baiklah murid-murid, sekarang Ustaz akan terangkan maksud ayat. Okay. Alif Lam Mim. Maksud dia, alif satu perkataan, lam alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui rahsia maksud alif lam mim. Okey. Ayat yang kedua, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa maksud dia? Maksud dia, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya. Maksudnya tentang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tentang kesempurnaan Al-Quran itu sendiri tidak ada syak, tidak ada ragu-ragu. Ia pula menjadi petunjuk. Iaitu apa? Iaitu Al-Quran itulah menjadi petunjuk bagi orang yang hendak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita orang Islam nak menjadi orang mukmin dan seterusnya nak menjadi orang yang bertakwa, perlu wajib menjadikan kitab sebagai petunjuk. Kitab Al-Quran ini sebagai petunjuk. Itu maksud yang ayat yang kedua. Seterusnya maksud ayat yang ketiga, Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Okay, maksud ayat ini ialah iaitu orang yang beriman kepada perkara-perkara ghaib dan mendirikan solat dan membelanjakan, iaitu mendermakan harta sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka, yang Allah berikan kepada kita lah. Okey, itu maksud dia. Okey, ayat seterusnya, ayat yang keempat, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Okay, maksud dia, dan orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad,
Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu. Yang ini kitab-kitab, 3 lagi kitab yang selain daripada Al-Quran. Kitab Injil untuk Nabi Isa, Taurat untuk Nabi Musa, Zabur untuk Nabi Daud, Al-Quran untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang beragama Islam, wajib menjadikan panduan menggunakan kitab Al-Quran. Okey, Ustaz teruskan maksud dia. Dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat dengan sepenuhnya. Hari akhirat ni hari apa murid-murid? Hari akhirat ni hari yang alam gaib, hari yang tidak dapat dilihat dengan syahadah kita, dengan alam musyahadah. Alam musyahadah maksudnya hari pada mahsyar, hari dibangkitkan semula, hari kiamat, alam barzah. Itu semua adalah hari-hari akhirat. Okey. Syurga, neraka. Wajib ke atas kita sebagai orang Islam mempercayai hari akhirat. Okey, seterusnya. Ayat yang terakhir, ayat yang kelima. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Okey, maksud dia ialah mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka, dan merekalah orang yang berjaya. Jadi Ustaz dah terangkan tentang maksud surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Tugas murid-murid ialah hafal ayat surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 ini dan tahu maksudnya. Okey. Seterusnya murid-murid sekalian, Ustaz akan terangkan intisari ayat. Intisari ayat ni bermaksud kesimpulan ayat. Apa yang cuba ayat ni sampaikan kepada kita, maksud tersirat dia, rumusan dia. Orang panggil intisari ayat. Okay. Al-Quran merupakan, yang pertama, tidak ada sebarang syak padanya. Yang kedua, panduan bagi orang yang bertakwa. Jika ada soalan nanti, dia akan tanya, apakah yang dimaksudkan dengan Al-Quran? Maka murid-murid boleh menjawab, Al-Quran merupakan kalamullah yang pertama, tidak ada sebarang syak padanya. Yang kedua, menjadi panduan bagi orang yang bertakwa. Okey. Baiklah murid-murid. Sekarang Ustaz ingin terangkan kepada murid-murid tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak mengenali ciri-ciri orang yang bertakwa, dan macam mana kita nak menjadi seorang yang bertakwa. Okey. Banyak ciri-ciri, banyak kriteria-kriteria dia. Tapi yang paling utama ada 5. Okey. Yang pertama, antara ciri orang yang bertakwa ialah beriman kepada perkara gaib. Apa yang dimaksudkan dengan perkara gaib ni? Ni yang pertama. Perkara gaib ini ialah perkara-perkara yang tidak dapat dilihat, dirasa oleh panca indera kita. Seperti malaikat, syurga, pahala, neraka, dosa, titian sirat. Itu adalah semua perkara-perkara gaib. Kalau soalan tanya, murid-murid, apa yang dimaksudkan dengan perkara gaib itu? Okey.
Perkara gaib ialah perkara yang tidak dapat dilihat oleh panca indera kita. Seperti, contohnya seperti syurga, neraka. Jangan pula jawab hantu. Jangan pula jawab apa ni, momok. Jangan. Itu adalah perkara gaib. Bukan ajaib, bukan magic. Bukan magic. Ni perkara gaib. Perkara gaib ni maksudnya yang tidak dapat dilihat oleh panca indera kita, tapi benda itu wajib ada. Wajib kita percaya dan beriman. Malaikat kita dapat lihat malaikat. Malaikat tu muka dia handsome macam ni, macam tu ke? Tak, kita tak tahu bentuk malaikat macam mana. Tapi malaikat wajib percaya. Malaikat ada, kiri kanan kita ada. Malaikat Raqib dan Atid yang mencatat amalan kita. Murid-murid yang kat rumah tu, yang betul-betul belajar ke ataupun tidak mengikuti kelas, ingat malaikat Raqib dan Atid berada dengan kita ni, mencatat amalan kita. Okey, itu yang pertama, beriman kepada perkara gaib. Itu ciri orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang bertakwa ialah ciri-ciri dia ialah mendirikan solat, sembahyang 5 waktu sehari semalam. Wajib. Subuh 2 rakaat, Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isyak 4 rakaat. Okey, yang ketiga, menginfakkan harta. Apa maksud menginfakkan? Menginfakkan ni membelanjakan harta dia, bersedekah, membelanjakan harta dia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh apa sekarang ni Ustaz Habib Liu kan, Ustaz Habib Liu dia menderma dan sebagainya. Orang yang menginfakkan harta ke dalam Allah lah salah satu ciri yang ada pada dia. Yang keempat, beriman kepada kitab. Macam mana kita nak beriman kepada kitab? Kita kena baca Al-Quran lah. Barulah kita ni ada ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalau kita tidak baca Al-Quran, kita tidak buat perkara beriman kepada kitab ni. Kena baca Al-Quran, kena tahu maksud Al-Quran, kena belajar tafsir. Tak tahu tanya ustaz, cikgu-cikgu. InsyaAllah. Itu yang keempat. Yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat bermaksud percaya adanya hari kiamat, percaya adanya alam barzah. Selepas kita mati, jasad kita akan dimasukkan ke dalam alam barzah. Adanya syurga, adanya neraka, adanya pahala, adanya dosa. Itu adalah beriman kepada hari akhirat. Kesemua tadi yang Ustaz cerita tadi merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Dengan menjadi orang yang bertakwa, maka golongan ini akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tergolong dalam kalangan orang yang berjaya. Yang mana di pada masa nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan mengkelaskan manusia-manusia yang hidup atas muka bumi ini dalam golongan yang macam mana. Kalau dia ada kelima-lima ciri-ciri ini ketika hidup di dunia, maka Allah tempatkan dia di dalam satu golongan kalangan orang-orang yang berjaya. Maksud berjaya, syurga lah tempat dia. Jadi murid-murid, Alhamdulillah, itu sahaja kelas kita pada kali ini, yang mana surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 murid-murid kena hafal dan faham maksud dia. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa ada 5. Yang pertama, beriman kepada ciri-ciri beriman kepada perkara gaib. Kan? Macam Ustaz terangkan tadi. Yang pertama beriman ke ciri-ciri
orang yang bertakwa. Pertama, beriman kepada perkara gaib. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, menginfakkan harta. Yang keempat, beriman kepada kitab. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Okey. Jadi ustaz nak murid-murid kena ingat apakah ciri-ciri orang yang bertakwa. Baiklah murid-murid, selepas murid-murid melihat video pengajaran pada hari ini. Hari ini adalah hari Isnin, bersamaan hari Isnin 25 Januari 2021, minggu yang pertama. Dan esok hari Selasa, murid-murid akan bersama dengan Ustaz Azwar. InsyaAllah Ustaz Azwar akan memperkukuhkan lagi tajuk ini, InsyaAllah. Okey, Ustaz, sebelum berakhir, Ustaz ada sediakan soalan. Jadi murid-murid boleh cuba menjawab soalan yang Ustaz berikan di dalam link nanti Ustaz berikan. Okey. Jadi murid-murid, itu sahaja. Ustaz nak selepas habis kelas ini terus ambil Al-Quran, terus baca, ataupun buka YouTube, pasang dan perdengarkan dulu ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah. Dengar banyak kali. Satu hari dengar 40 kali. Nanti akan ingat lah. Lepas tu baca 40 kali. Nanti akan ingat. Baca 40 kali. Baca 40 kali. Baca dengan, okey, kalau yang Braille, baca dengan kitab Braille tu. Al-Quran kitab Braille, baca 40 kali. Kalau yang sighted, yang B2, baca 40 kali. InsyaAllah ingat. Awal-awal ni kita terus hafal sebelum kita masuk lagi tajuk yang seterusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita jumpa di kelas pendidikan Islam seterusnya akan datang. Jaga diri, jaga SOP. Assalamualaikum.